Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para penonton sekalian, bertemu kita dalam Mukaddimah. Alhamdulillah. Di pagi berbahagia ini, pagi berbahagia dan pemandangan pun begitu cantik sekali. Cuma orangnya saja tak tahulah cantik ke tidak, baju boleh tahan juga. Para penonton sekalian, di pagi yang berbahagia ini sememangnya lah kita sepatutnya aktif. Dah pun ada tenaga yang banyak ni daripada malam tadi untuk kita teruskan kehidupan kita pada hari ini. Dan tajuk kita pada kali ini, ya, iaitu ada kena mengena dengan Selamat Hari Raya. Selepas kita sebut Selamat Hari Raya, apa dia? Maaf zahir dan batin. Jadi kita nak bincang pada kali ini, iaitu tentang bermaaf-maafan. Jangan lari ya, kita nak bincang tentang bermaaf-maafan. Kembali bertemu kita pada pagi ini. Dalam Mukaddimah tajuk kita bermaaf-maafan, ya. Sebenarnya saya nak tanya para penonton sekalian, apa ni, ya? Memberi maaf ni contohnya. Apa benda maksud memberi maaf ni? Memberi maaf ni para penonton sekalian, ianya merujuk kepada ketika kita mempunyai hak untuk membalas atau qisas dan kemudiannya kita tidak ambil tindakan terhadap apa yang boleh kita buat. Kita ada kuasa. Kata orang putih, we have the right. Kita ada hak untuk balas balik. Tapi tak. Jadi kita beri maaf. Banyaklah kadang-kadang orang lempak kita, orang mengumpat tentang kita. Ada orang mencuri barang kita. Ada orang, benda yang lebih teruk lagi, mungkin mencuri barangan kita. Jadi, perkara begini bukan saya kata nak suruh orang mencuri dan sebagainya. Bukan nak galakkan. Tetapi, apa yang saya nak bincang, iaitu kita memberi maaf pada orang. Tetapi memberi maaf ni biar ada ikhlas. Kalau kita nak mengorak orang bukan main lagi, memberi maaf dan sebagainya. Tapi kalau orang yang kita benci, susah betul nak maaf. Ini satu hal dalam kehidupan kita. Para penonton sekalian, yang saya bimbangnya kadang-kadang lah, kalau kita tak beri maaf ni, dia akan jadi ada hubungan lain. Apa dia? Kesan lain apa dia? Kesannya iaitu berkelahi. Sampaikan lebih daripada 3 hari. Dalam agama kita maksimum lah. Teruk-teruknya 3 hari. Lepas tu kena berbaik. Tapi disebabkan kita tak maafkan orang, maka perkara itu boleh berlaku, iaitu berkelahi bertahun-tahun. Ini masalah dia, para penonton sekalian. Sebenarnya, bila sebut saja tentang maaf ni, kita masih ingatlah. Biasa orang kata, maafkanlah dia, sedangkan Nabi maafkan umatnya. Bayangkan Nabi Rasulullah ini, pesuruh Allah ini begitu hebat, makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini, yang lalu, sekarang dan akan datang. Then, now and forever. Nabi pernah dihalau, nak dibunuh oleh kaumnya sendiri, terpaksa bersembunyi dalam gua, nyawa diancam, pergi ke Madinah, pernah dibaling batu dan sebagainya di satu tempat. Tetapi Nabi bila balik semula ke Mekah, walaupun di sana ada cadangan untuk membunuh, balas balik orang dan sebagainya, tapi Nabi maafkan umatnya. Inilah dia kekuatan dan kehebatan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita begitu sayang sekali. Cuma setakat mana anda semua, saya dapat mengikut contoh tauladan Nabi ini. Para penonton sekalian, Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Khuluqul Muslim ada beritahu satu kisah. Kisah apa? Intipatilah ya. Nabi suatu ketika bersama dengan para sahabat duduk-duduk. Kemudiannya datang seorang wanita. Membawa apa? Dia bawa daging kambing. Dia berikan kepada sahabat-sahabat Nabi dan juga Nabi lah. Jadi sahabat Nabi pun nak makan. Tapi tahu tak apa yang berlaku? Rasulullah SAW mendapat ilham daripada Allah SWT bahawa daging itu beracun. Daging itu beracun. Jadi apa Nabi buat? Bila sahabat nak tak makan aja, Nabi kata jangan makan lagi. Jangan makan sebab Nabi kata daging itu beracun. Jadi Nabi tanyalah. Nabi tanya, apa yang kau bubuh dalam makanan itu? Dan kemudiannya Nabi tanya lagi, mengapa kau lakukan?
pendek cerita para penonton sekalian, wanita ini beritahu bahawa memang aku meracunkan daging kambing ini sebab apa? Sebab aku nak tahu, okey, mukjizat kau, kerasulan kau. Kalau betul kau ni Nabi, nescaya Allah akan selamatkan kau. Jadi ternyata di sini bahawa Nabi tahu. Nabi tahu bahawa daging itu beracun. Apa yang berlaku? Sahabat ni yang main-main, nak bagi daging makan kepada mereka satu apa? Rasulullah SAW. Maka daging sahabat pun cadang bunuh. Nak bunuh Nabi kan? Apa yang Nabi kata? Jangan. Nabi tidak benarkan orang menghukum ataupun membunuh ataupun kata orang tu menyeksa, balas dendam sebagainya. Nabi kata jangan. Nampak tak? Ini dia kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi dugaan, cubaan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya nak beritahu para penonton sekalian, Rasulullah ini pernah satu ketika bila dibaling batu, buluman darah dan sebagainya, ya, diceritakan oleh Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang Nabi buat? Nabi berdoa yang bermaksud, ya, ya Allah, ampunkan kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Cuba tengok, kerana kejalan mereka, tak tahu tentang agama, tak tahu tentang kata orang tu pendidikan dan sebagainya, semua benda inilah Nabi ampunkan dia sebab mereka ni dalam keadaan sesat. Walaupun Nabi sebegitu teruk. Kalau kita lah, orang baling batu, bukan batu besar pun, batu kecil saja, pasir pun, saya rasa kita kejar orang tu. Tak usah cakap itulah. Kita bawa kereta dengan penuh keterangan, tiba-tiba datang sebuah kereta, zap, potong kat depan. Kadang-kadang ada satu kes para penonton sekalian, orang tu berlaku begitu. Dia kejar orang tu sampai ke lapangan terbang tau. Sampai di lapangan terbang, dia keluar kereta, orang tu berhenti depan dia, dia pergi dekat orang lelaki tu, driver tu, pemandu tu, dia tarik baju ni. Dia tarik baju. Dan beritahu, dia warning orang tu, jangan buat macam tu. Ini dia. Di mana kesabaran? Saya nasihatkan pada diri saya juga sebenarnya. Dan juga pada para penonton sekalian. Saya sedar, memang kita ada hak, tapi sejauh mana kita nak membenarkan hak kita itu dikata orang disentuh sedikit. Jadi kalau kita nak tahu lebih banyak lagi, alhamdulillah bertemu kembali kita dalam mukadimah, kita bincang bermaafan. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan saya, ya. Jangan ke mana-mana, ya, dengan Nak Habis dah ni. Para penonton sekalian, tentang bermaafan tadi kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dugaan orang nak bunuhlah, dibaling, bukannya dimarah, tetapi diminta maaf untuk kaumnya. Di manakah ciri-ciri ini sekarang? Ya? Sekarang ini saya nak cerita lagi tentang Nabi Yusuf. Kita kena ambil orang hebat-hebat lah. Nabi Yusuf ni satu juga. Bayangkan adik-beradik dia, ya, hasad dekat dia, kemudiannya dia dijual lah. Sampai kan dalam perigi pun Nabi Yusuf pernah berada. Ya, ini cubaan-cubaan yang telah dilakukan, dipisahkan daripada ayah sayang ke Nabi Yusuf. Cuba tengok. Apa yang Nabi Yusuf cakap kepada mereka apabila bertemu kembali setelah begitu lama sekali para penonton sekalian. Apa yang berlaku? Dalam Al-Quran, surah pun surah Yusuf. Ayat yang ke-92 yang bermaksud, Allah berfirman yang bermaksud, ya, Nabi Yusuf kata ni, kamu pada hari ini tidak akan ditemplak atau disalahkan. Nabi Yusuf kata kepada adik-beradik dia ni, yang bunuh dia, yang jual dia, macam-macam hal dia buat, fitnah dan sebagainya. Kamu pada hari ini tidak akan ditemplak atau disalahkan. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu. Dan dialah jua yang maha mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Orang buat jahat, Nabi Yusuf balas dengan mereka, ya, semoga Allah ampun dosa. Kalau kita kadang-kadang padan dengan muka dia, dia buat jahat sangat dengan aku, dia fitnah aku, padan dengan muka dia. Cuba tengok, ya. Inilah beberapa perkara yang kita boleh kena renungkan dalam kehidupan kita seharian pada hari ini, ya. Bukannya nak balas dendam, tetapi bermohon untuk Allah ampunkan dosa-dosa orang yang bersalah dengan kita itu. Para penonton sekalian, saya nak cerita satu kisah ni, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika kecurian beberapa dirham lah. Dia kata apa?
Jangan salah faham. Bukan maksud saya buka pintu supaya orang datang rumah kita curi. Bukan. Saya nak beritahu benda ni berlaku. Berapa dirham telah dicuri. Apa yang berlaku? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dia kata apa? Biarkan. Saya hanya berdoa. Dia beritahu dia dicuri tu, berapa dirham tu, dia kata biarkan. Dia berdoa. Cuba penonton dengar betul-betul doa dia ni amat klasik lah. Amat bagus. Saya puji doa dia lah. Hebat doa dia. Cuba tengok apa doa dia. Ya Allah, jikalau orang yang mengambilnya itu hendak menggunakannya untuk memenuhi keperluannya. Yang curi itu dia ambil untuk beli makanan ke, untuk solat ke apa benda macam-macam lah. Ya, untuk memenuhi keperluan dia. Ya, untuk anak bini ke benda, untuk keperluannya. Maka berilah keberkatan dengan rezeki yang diperolehi itu. Abdullah bin Mas'ud berdoa kepada orang tu, untuk orang itu. Semoga dapat keberkatan dengan rezeki itu. Cuba tengok. Hebat tak hebat. Ya? Kemudian dia kata lagi, dan jikalau diambilnya sebagai satu pelanggaran dosa. Maknanya kalau diambil itu tidak ada apa-apa kena sebab nak mencuri. Tak sebab dia nak mencuri. Kan? Maka apa yang dikatakan oleh Abdullah? Maka jadikan yang ini dosa terakhir orang ini. Apa maksudnya? Moga-moga orang ini akan insaf. Moga-moga orang ini akan diampunkan dan hidup dalam keadaan yang lebih baik. Berapa ramai di antara kita yang fikir macam ni. Saya minta maaf, bukan saya nak kata, ya, curilah. Masuklah rumah curi dan sebagainya. Bukan. Di masjid curilah. Tapi kadang-kadang kita ni para penonton sekalian, katalah kita baru beli kasut. Kita dah letak dengan baik. Jaga dah baik dah kasut kita. Apa yang berlaku? Di masjid contohnya. Tiba-tiba kasut kita dicuri. Katalah hilang dua-dua belah. Ya, tak apalah. Kadang-kadang hilang sebelah saja. Itu lagi pelik itu. Dua-dua belah dah hilang. Maka kita akan, mungkin ni, ada di antara kita bukan semua, mengamuk, marah, lepas tu curi kasut lain. Walaupun bukan kasut kita, tapi kita kata ada persamaan. Kita ada persamaan, kita ambil. Jenama sama, tapi lain sikit warna, kita ambil juga. Sebab apa? Kita kira mungkin orang tu silap. Jadi saya nak beritahu kat sini, kadang-kadang kita lupa kan, kasut kita ialah kita marah dan sebagainya, kita tak maafkan orang tu, memanglah kita kata, di akhir akhlak kita berjumpa sebagainya, walaupun itu akan melambatkan kita masuk syurga insya-Allah. Sebab bila berbicara itu lambat cerita lah, panjang cerita. Jadi, apa yang berlaku? Kadang-kadang kita lupa bahawa kita ni diberikan Allah adanya kaki, kita lupa nak mensyukuri nikmat yang kaki kita ada ni, disebabkan kita nak marahnya kepada orang yang mencuri kasut kita. Cuba tengok kehidupan ya. Kita lupa ya. Itulah manusia. Kadang-kadang sebab itulah kadang-kadang kita tak sempat nak beri maaf pada orang, sebab kita duk fikir tentang itu. Kalau kita bersyukur dengan tak kaki kita ada, bersyukur kaki ada, boleh beli kaki yang baru, boleh beli kasut yang baru, dah cari duit baru, insya-Allah. Kan? Itu dia. Tapi bukan bermaksud saya nak suruh orang pergi mencuri di masjid. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau berlaku juga dah berusaha, itulah maknanya dari segi yang lebih baik. Kita ada hak. Tak dapat nafikan. Buat laporan polis, boleh, tak ada masalah. Tapi itulah dia. Ya? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya, surah Al-Imran, ayat 34, Allah telah berfirman yang bermaksud, dan mereka yang menahan marah dan memaafkan kepada sesama manusia. Dan Allah kasih pada orang yang buat baik. Jadi kalau kita memaafkan orang, ini suatu perkara yang Allah suka sebenarnya. Jadi kalau Allah suka, kenapa kita tidak buat apa yang Allah suka? Dulu masa muda-muda bukan main lagi. Kalau kekasih suka, kita buat macam-macam. Boleh panjat gunung tak? Boleh. Walaupun tak pernah panjat gunung pun. Boleh menyelam? Boleh. Walaupun tak pernah menyelam. Belajar berenang, belajar menyelam. Sebab makwa suka. Tapi ini Allah kasih. Allah suka. Mengapa tak buat macam tu? Renung-renungkan dan selamat beramal. Itu satu hal. Seterusnya, para penonton sekalian, hadis riwayat Imam Malik, Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang memaafkan kesalahan orang, pasti Allah akan memaafkan kesalahannya. Dah panjang lagi lah. Saya beritahu yang utama, yang atas tadi lah. Ya? Kalau kita ni suka memaafkan orang lain, maka Allah akan mudah memaafkan kita. Jadi tidak mahu ke kita ni yang banyak dosa, siang hari, siang malam banyak dosa, kita memaafkan orang. Apa kata kalau Allah tak maafkan kita pada masa-masa kelak? Jadi itulah dia, jangan kata orang kepala sangat. Ya? Jadi insya-Allah untuk kita bincang dengan lebih hebat, dengan lebih dalam, jangan ke mana-mana. Nanti selepas ini kita jumpa lagi insya-Allah.
Bertemu kembali kita para penonton sekalian. Terima kasih masih setia bersama saya. Dekat tasik kat belakang sana tu. Cantik kan? Ya. Para penonton sekalian, saya nak beritahu lagi tentang pemaafan ni ya. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergunakan tangannya untuk memukul isterinya atau pelayan kecuali dalam perang fi sabilillah. Dan belum pernah Rasulullah diganggu lalu membalas kecuali jika terlanggar hukum Allah, maka ia membalaskan Allah. Nampak tak? Jadi kat sini kalau hal-hal pribadi Nabi, dia tak marah. Tapi kalau hal agama, dia marah. Marah sebab Nabi meletakkan Allah itu begitu tinggi sekali, di mana kalau hak Allah, peraturan Allah tidak diikuti, maka Nabi marah. Ini dia para penonton sekalian. Tapi kalau hal-hal benda-benda yang remeh-temeh, hal pribadi dia ni, dia tak kisah sangat. Benda-benda begini ya. Itulah kehebatannya. Nabi Muhammad SAW tak pernah pukul isteri ataupun pembantu rumah. Ya? Tak pernah. Ya? Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ada satu kes ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sabda yang bermaksud, ataupun Anas menceritakan, tak kala saya berjalan bersama Nabi, kemudiannya Nabi sedang pakai selendang. Ini saya cerita intipati lah ya. Sedang pakai selendang ataupun kain ni di badan Nabi. Tiba-tiba datang seorang lelaki badui, tarik kain. Ya? Kalau anda sedang berjalan dah, tiba-tiba orang tarik kain ke baju ke, ialah dekat yang tertentu lah. Tapi bukan mendadak awak tidak. Tarik. Kemudiannya apa kita buat? Tapi apabila orang badui ni buat pada Nabi, tarik kain yang Nabi pakai itu, Nabi senyum aja. Nabi senyum. Kata orang badui itu apa dia? Orang badui itu kata apa? Hai Muhammad, berikan kepadaku dari harta Allah yang ada padamu. Maka Rasulullah menoleh kepada badui itu sambil tersenyum. Orang kata macam tu, dia provoke Nabi macam tu, dia rangsang Nabi macam tu. Apa Nabi kata? Nabi senyum. Nabi senyum, lantas Nabi beritahu kepada orang kat situ, dia kata, berikanlah kain ni kepada orang badui ni. Ini satu lagi sikap memaafkan yang ada pada Nabi, yang kadang-kadang saya minta maaf. Dalam hidup kita sekarang ni tak berapa ada dah. Kadang-kadang yang ada saman menyaman. Bukannya maaf memaafkan, saman menyaman. Kita dah semakin menjadi budaya macam budaya orang-orang barat tu. Kadang-kadang berkelahi benda-benda yang kecil, walaupun punya ilmu dihormati dalam masyarakat dan sebagainya, tapi bila sampai pada ujian ini, mereka tak mampu. Saya minta berlindunglah, moga-moga saya tak terlibat dalam hal ini, anda semua pun tak terlibat dalam hal ini. Jadi para penonton sekalian, bagaimana saya nak beritahu apakah kelebihan kita menjadi seorang yang pemaaf ni? Apa kelebihan dia? Pertama saya nak beritahu kat sini, iaitu kalau anda seorang yang pemaaf, maknanya anda mempunyai salah satu akhlak yang terpuji. Dan Nabi beritahu kat sini, memberi kemaafan itu tidak menambah seseorang melainkan kemuliaan. Cuba tengok, kita akan dapat kemuliaan. Bukannya kita ni orang bodoh dan sebagainya, bukannya orang dipijak kepala, tapi kalau kita beri kemaafan pada orang, dapat kemuliaan. Nabi beritahu kat kita, ini penting. Kemudiannya lagi, kelebihannya, kita dikasihi Allah bila kita jadi pemaaf. Dah banyak saya sebut tadi. Dan juga kalau kita pemaaf, kita mudah disenangi, dihormati dan disegani oleh orang lain apabila kita menjadi seorang pemaaf. Kemudiannya, satu lagi, dunia kita sentiasa luas. Kalau kita tak jadi pemaaf, cuba tengok contohnya lah ya. Kan, ada orang buat silap kat kita kan, kat pejabat contohnya. Kita nak pergi tandas kan, tiba-tiba tahu kita nampak dia masuk tandas kan. Anda masuk tak masa tu? Walaupun ada banyak tandas dalam tu. Kemungkinan besar tak masuk kan. Sebab tak selesa dengan dia, betul tak? Jadi dunia kita ni jadi sempit. Kalau kita menjadi orang yang pemaaf, tak ada perkara-perkara yang negatif ni, maka dunia kita masih lagi luas. Seterusnya para penonton sekalian, kita akan menjadi orang yang tak mudah menjadi pemendendam. Bila kita mudah maafkan orang. Sebab bila tak maaf, macam-macam perkara negatif boleh berlaku datang dalam hidup kita. Seterusnya, hati kita akan jadi lebih bersih. Bila kita memaafkan orang. Sebab bukan senang sebenarnya nak maafkan orang ni, terutama kalau perkara-perkara yang lebih hebat. Ya? Kadang-kadang kita difitnah macam-macam. Sejauh manakah kita nak maafkan orang? Inilah kadang-kadang kita
tak mampu sebenarnya, ataupun kita memilih untuk tidak maafkan dalam kehidupan kita kadang-kadang. Kemudiannya lagi, kelebihan menjadi pemaaf ni, kita memberi ruang kepada orang lain untuk berubah dan membaiki diri mereka. Perasan tak? Kan? Dia dah salah pada kita. Kan? Kalau kita maafkan dia, jadi dia akan cuba insya-Allah membaiki diri supaya tidak mengulangi perkara yang sama, supaya tak melakukan kesilapan yang sama. Seterusnya yang terakhir kat sini, membantu kesihatan lebih stabil. Dari segi kelebihan menjadi seorang pemaaf, yang terakhir kesihatan kita. Sebab apa? Sebab kalau kita bengang dengan orang, tak nak maaf, kita bergaduh, hasad dan sebagainya, diri kita pun tak tenteram sebenarnya. Mengganggu sistem kita, sistem badan kita. Itu kelebihan menjadi pemaaf. Bagaimana cara kita nak jadi seorang yang pemaaf ni? Setengah-setengah orang relax je. Tak apalah, saya maafkan dia. Saya maaf. Macam mana? Antaranya, saya nak beritahu, kita kena ingatlah bahawa Nabi yang maksum itu, yang tak ada dosa tu, maafkan umat. Apatah lagi kita yang banyak dosa ni. Jadi kita cuba ingat benda tu. Apatah lagi kita. Jadi, tanam pada diri kita untuk memaafkan juga orang lain. Seterusnya, kita kena sentiasa ingat yang Allah akan mudah memaafkan kita seandainya kita mudah memaafkan orang lain. Saya dah sentuh tadi. Jadi nak terapkan pada diri kita, maka kita kena ingat bahawa Allah akan mudah maafkan kita kalau kita maafkan orang lain. Seterusnya, kita kena sedar semua orang buat dosa, buat silap, termasuk kita. Jadi apalah salah kiranya kalau kita maafkan orang yang sebegini. Sama ada sengaja ke tak sengaja ke, senang di akhirat kelak sebenarnya. Pada masa yang sama juga, tanya dua soalan. Saya nak beritahu anda semua, tanya diri. Apa kata jika orang lain tak maafkan dosa kita? Biasanya orang lain punya dosa pada kita. Kalau kita sendiri, orang lain tak maaf, kita rasa macam mana di akhirat nanti? Tak susah kita. Dan apa kata kalau Allah tak ampun dosa kita? Jadi perkara-perkara sebegini, rangsangan-rangsangan begini, menjadikan kita insya-Allah lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Jangan tunggu hari raya saja baru nak minta maaf. Setahun sekali. Kalau gimana tu nak minta maaf? Tak payah. Tunggu hari raya. Minta maaf nanti. Kita kumpul sekaligus. Jamak takhir semua. Daripada hari pertama sampai 360 hari tu, jamak semua. Baru minta maaf. Tak. Jangan kita tunggu saat-saat akhir baru nak minta maaf. Kita tak tahu apa yang berlaku pada kita. Mungkin kita mati sebelum kita minta maaf dengan orang, ataupun orang minta maaf dengan kita. Jadi masalah besar kepada kita dan juga orang yang masih hidup itu. Jadi para penonton sekalian, anda kena sedar bahawa bermaaf-maafan ini akan melahirkan masyarakat yang lebih dynamik sebenarnya. Hubungan kita lebih mesra dan insya-Allah kita akan lebih ceria, lebih gembira dan lebih tenteram hidup kita. Paling kurang dan kita nak tidur, saya maafkan semua orang yang bersalah dengan saya pada hari ini. Renungkan dan selamat beramal. InsyaAllah kita akan bertemu di masa yang lain pula.